Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Siang petang ni surah baru, surah Fussilat, iaitu Hamim yang kedua, surah yang ke-41. Surah yang ke-41 dia ada 7 surah yang bermula dengan Hamim, iaitu daripada surah ke-40 hingga surah 46, Hamim Ahqaf. Sebagaimana yang kita bagi tahu masa muqaddimah surah Hamim yang pertama, surah Ghafir, tema ataupun perkara pokok yang surah yang bermula dengan Hamim nak ceritakan ialah tauhid dalam berdoa. Allah nak ajar semua hamba-hambanya bagaimana supaya tidak melakukan kesyirikan dalam berdoa, yakni dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu sahaja wahai Allah aku beribadat, dan hanya kepadamu sahaja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Jadi Allah nak terangkan, meminta bantuan dan pertolongan itulah mesti minta bantuan dan pertolongan dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya setiap hambanya yang meminta bantuan dan pertolongan bersama-sama dengan Allah, dia minta kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia punya tema surah yang bermula dengan surah Hamim. Yakni dalam surah Hamim yang pertama yang kita dah belajar dah 7 hari 7 sesi, surah Ghafir ataupun surah Mu'min, maka dakwah pokok terletak pada surah Ghafir, iaitu fad'ullah mukhlisina lauddin, wahai hamba hendaklah kamu berdoa dengan Allah sahaja. Ada kata sahaja hendaklah kamu berdoa kepada Allah sahaja, yakni minta bantuan dengan Allah sahaja, minta pertolongan dengan Allah sahaja, bergantung kepada Allah sahaja. Tidak dibenarkan bersama-sama Allah kamu ada pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara luar asbab. Itu surah Ghafir. Maka dia ada support, dia ada dalil, dia ada dakwah, dia adalah contoh-contoh bagaimana golongan-golongan yang dah diturunkan musibah dimusnahkan kerana mereka berdoa juga kepada perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Fussilat ini ialah lanjutan daripada surah Ghafir. Apa dia? Dalam surah Ghafir, bila Allah ceritakan tak boleh sama sekali meminta doa kepada selain Allah, tak boleh meminta kepada bergantung kepada selain Allah, maka masalah yang timbul, kesamaran dalam masyarakat yang timbul ialah masyarakat yang memohon kepada selain Allah, masyarakat yang bergantung kepada selain Allah menjadi. Ini isunya. Dia kata, Allah kata kena berdoa dengan dia, kena minta dengan dia. Tetapi dalam kehidupan seharian, bila diterima ujian, maka mereka ada masalah, mereka minta juga kepada selain Allah menjadi ataupun membuahkan hasil. Maka mereka membuahkan hasil itu, mereka beranggapan ialah mesti dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila menjadi, bila berhasil, bila berlaku, mesti Allah redha. Dia kata mesti Allah suka, mesti memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dia ada masalah besar sekali, masalah penyakit ke, masalah kewangan ke, dia tidur malam mimpi datang syekh yang terbang besar, janggut panjang, ya cucuku, Atuk tahu cucu ada masalah. Kalau cucu amalkan sekian-sekian zikir, cucu berbuat amalan sekian-sekian cara,
maka cucu akan diselesaikan segala masalah cucu ini. Maka bangun keesokan harinya, dia ingat segala pesanan datuk tadi, maka dia amalkan, menjadi. Segala masalah dia diselesaikan, segala hajat dia disampaikan. Maka dia percaya, maka dia beramal, maka mimpi tadi dia jadikan sebagai satu hujah, hujah untuk beramal dengan mimpi tadi. Maka ada dua pandangan kat sini. Kalau mimpi tadi mimpi yang baik, maka orang tadi dirujuk kepada Al-Quran, dia rujuk pada hadis, ada persamaan dengan ayat Quran yang dan hadis, maka itu mimpi yang baik, itu dibenarkan. Yang masalahnya amalan dia buat tadi, cara yang dia buat tadi tidak ada dalam wahyu dan tidak ada dalam hadis, maka mimpi tadi ialah mimpi bisikan syaitan. Pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia berujahkan dengan berjaya. Dia ada masalah ataupun dia hajat, dia mencari mana kubur-kubur yang ada power, kubur-kubur yang orang alim. Dia pergi kubur tersebut. Dia menyeru ahli kubur tak tersebut. Ya Syekh sekian-sekian, cucu ada masalah, masalah kewangan ke, masalah penyakit ke, tolong makbulkan. Mungkin keluar suara. Mungkin keluar suara. Maka hasilnya dia balik beramal dengan apa-apa suara tadi, menjadi ataupun berjaya selesai segala masalah dia ataupun sempurnakan hajat dia. Maka bila bercanggah dengan ayat-ayat Allah, amalan yang dibuat tadi, maka itu merupakan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya berjaya, berhasil bukannya menjadi ukuran keredaan Allah. Berjaya atau berhasil memang dengan izin Allah. Keizinan Allah ada dua, satu Allah murka, satu Allah redha. Maka surah Fussilat menjawab persoalan ini. Berjaya ataupun gagal bukan menjadi satu ukuran. Yang menjadi ukuran ialah amalan tadi bercanggah ke tidak dengan firman Allah ataupun dengan kata-kata Rasulullah. Dua perkara tadi maka dakwa dia ataupun kesamaran dia ialah ada pada ayat yang ke-25 surah Fussilat. Kita tengok dulu kesamaran masyarakat tadi. Kesamaran masyarakat kenapa bila tidur dia mimpi, dia beramal dengan mimpi tersebut menjadi. Kalau dia pergi menyeru mana-mana kubur, memohon, menjadi tersebut kalau tak sama dengan qala Allah, tak sama dengan qala Rasulullah, maka itulah bisikan syaitan. Maka Allah nukilkan dalam ayat yang pertama bagaimana syaitan membisikkan kepada orang yang berdoa kepada selain Allah tadi. Tengok, wa qayyadna lahum qurana. Allah kata, dan telah kami tetapkan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang yang tak tahan diuji tadi. Dengan Allah pun dia berdoa, dengan makhluk-makhluk lain pun dia berdoa juga. Bila Allah uji, dia tahan dengan uji, maka dia pergi menyeru kepada selain Allah. Maka Allah kata, wa qayyadna lahum qurana, maka kami tetapkan bagi mereka, kami mengadakan bagi mereka orang yang menyeru juga kepada selain Allah tadi. Qurana jamak bagi qarin, jamak bagi satu teman setia. Teman setia ini tafsir mengatakan ialah jin dan syaitan. Rupa-rupanya yang suruh dia pergi minta berdoa kepada selain Allah tadi ialah hasil bisikan-bisikan syaitan yang menjadi teman setia dia. Jelas kan? Maka rupa-rupanya mimpi tadi pun syaitan, pergi kubur tadi pun syaitan, menjelma dalam bentuk rupa suara pun syaitan, bisikan pun syaitan kalau bercanggah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah izinkan untuk menguji hamba tadi yang tak tahan dengan ujian-ujian biasa tadi. Maka tugas corona tadi, tugas jin yang duduk bersama-sama dengan dia tadi menjadi teman setia tadi, apa dia? Fazayyanu lahum ma baini aidihim wa ma khalfahum. Menghiaskan cantik apa-apa yang dibuat bercanggah dengan syariat ke, perkara-perkara khurafat ke, syaitan tadi menghiasi nampak cantik. Apa salahnya atas dasar ikhtiar, apa salahnya atas dasar usaha. Menghiasi syaitan dan jin tadi yang duduk bersama dengan manusia yang menyeru kepada selain Allah tadi.
Bagi mereka ma baina aidihim, di antara depan mereka yang atas dunia pun dia hias juga. Kalau kamu nak popular, baca ayat sekian-sekian. Kalau kamu nak orang suka dengan kamu, amal ayat sekian-sekian. Kalau kamu nak pelari kedai, amal sekian-sekian. Kalau berbagai bentuk dunia, bila bercanggah dengan sunnah Nabi, bercanggah dengan amalan-amalan sahabat sebagaimana yang diceritakan oleh ulama mutabar, maka kalau dia buat juga perkara-perkara bercanggah dengan tadi, maka itulah syaitan yang menghiaskan untuk berjaya dunia. Begitu juga dengan wama khalfahum, dengan akhirat, yakni perkara-perkara akhirat, yakni dia minta syafaat dengan wali-wali, minta syafaat, minta keselamatan akhirat dengan jin-jin, dengan malaikat, bahkan minta syafaat dengan Nabi sendiri. Sedangkan minta syafaat ini bil izni, dia minta dengan benda-benda macam ni. Maka itulah rupa-rupanya bisikan syaitan. Jelas kan? Maka syaitan yang memandang indah apa-apa keburukan yang dia buat, memandang buruk apa-apa kebaikan yang dia buat, ini kerja syaitan. Fazayyanu lahum ma baina aidihim wa ma khalfahum. Maka kenapa berlaku macam ni? Wa haqqa alaihimul qaul, dan pasti ke atas mereka yang Allah izinkan untuk apa? Untuk takdirkan. Allah memang takdirkan untuk orang jauh dengan Allah, memohon kepada selain Allah. Allah kata wa haqqa alaihimul qaul, telah pasti atas mereka qaul, ketetapan yang Allah telah tetapkan. Dan tafsir mengata la'anna jahannam, Allah akan nak menyumbang orang degil dalam neraka jahanam, maka Allah telah takdirkan semacam itu. Maka dia menyerulah kepada selain Allah dan doa-doa mereka ini. Apa salahnya atas dasar usaha ikhtiar mereka beranggapan, sedangkan dia langgar dah. Surah Ghafir dulu tak boleh menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini itulah minta takdir yang Allah tetapkan, kerana mereka tadi jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa haqqa alaihimul qaul, itulah takdir yang Allah telah tetapkan. Allah bagi izin, keizinan Allah dengan murka Allah untuk apa? Untuk menghumbankan orang buat tadi ke dalam la'anna jahannam, ke dalam neraka jahannam. Itu tujuan sebenarnya. Maka dipanggil istidraj, mengindahkan, mengkayakan orang buat ni dengan dia tak ada apa-apa, upah perangkap dia sebenarnya. Maka fil qaul fi umamin qad khalat, sama-sama umat-umat yang dahulu pun buat semacam ini juga. Dahulu lagi dia buat macam ini juga, iaitu di mana mereka dipengaruhi oleh minal jinni wal insi, mana jin, syaitan manusia, jin dan syaitan manusia yang menjadi qarin kepada orang-orang yang jauh dengan Al-Quran tadi. Maka innahum kanu khasirin, maka sesungguhnya bagi mereka, orang yang menyeru juga kepada selain Allah tadi dengan cara mimpi, dengan cara menyeru kubur tadi, rupa-rupa orang yang benar-benar rugi, kerana mereka Allah akan humbankan mereka dalam neraka kekal. Maka ini surah Fussilat. Overall surah Fussilat ceritakan berjaya atau berhasil bukan sebagai suatu ukuran. Ukuran dia sejauh mana ketakwaan kamu, takut dengan Allah, kamu jaga hukum Allah, barulah itu betul-betul sebagai hujah. Maka itulah keseluruhannya. Maka Allah akan cerita. Kita tengok ayat pertama lagi. Dah jelas dah maksud dia. Kesamaran masyarakat pertama, kesamaran kita pertama kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga amalan kita, takut amalan kita juga sama dengan amalan yang dibisikkan oleh syaitan tadi. Bila berjaya, kita mengatakan, oh ini Allah redha, Allah berkenan, Allah suka. Ikhtiar, apa salahnya? Benda baik, apa salahnya? Sedangkan benda tidak ada dalil dan bukti, mereka dengar bisikan-bisikan yang gaib daripada syaitan tadi sebenarnya. Jelas? Okey, baru kita masuk surah dia. Hamim, Allah yang maha mengetahui apa itu ha, apa itu mim. Tanzilum, diturunkan, turunnya kitab ini, siapa dia? Minar Rahmanir Rahim, daripada Allah yang maha pemurah, Allah yang maha kasih sayang, maha mengasihani. Sebelum ini ayat Zumar, tanzilul kitab min apa tu, Aziz Hakim, Ghafir, Aziz, tanzilul kitab apa? Surah Ghafir,
Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Dua-dua sifat Allah. Allah aziz, Allah perkasa, Allah alim. Surah Ghafir. Kalau kamu berdoa juga, Allah akan hukum kamu, dan kamu Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Tapi surah Fussilat, tanzilun, diturunkan kitab Al-Quran ini daripada siapa? Minar Rahmanir Rahim, dari Tuhan yang Maha Pemurah. Yakni Tuhan yang amat pemurah ialah walaupun kamu minta juga kepada selain Allah, maka Allah tak hukum di dunia ini, tapi Allah tetap akan hukum di hari akhirat. Tapi bila kamu tidak buat perkara tersebut, kamu hanya berdoa kepada Allah saja, maka sifat Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah untuk kesiabelah dengan kamu, kerana kamu benar-benar berdoa minta hanya kepada Allah semata-mata. Dua sifat Allah. Pertama, okey, Quran jelas. Quran yang mengatakan berjaya ataupun tidak berjaya atas dalil dan bukti yang Allah turunkan dalam kitab dia. Kitab tadi, kitab Quran ni. Kitab Quran ini kitabun. Kitab Quran ini dengan penuh keberkatan dalam ayat-ayat yang lain. Setiap kitab Al-Quran, setiap ayat Quran ini adalah penuh keberkatan. Baca, dia bagi gandaan dia. Nak bulan Ramadan ini, baca bagi ganda dia. Kitabun, kitab Quran ini fussilat. Dijelaskan satu persatu, dipermudahkan satu persatu. Sesiapa yang mengatakan tak boleh belajar Quran, kita orang awam tak pandai bahasa Arab, jadi sesak, itulah bisikan-bisikan syaitan. Kerana jelas Allah kata ni, kitabun fussilat, kitab ini penuh keberkatan. Memang aku akan jelaskan satu demi satu untuk kamu faham. Mesti faham kau baca dia. Itu maksudnya bercanggah dengan kata-kata manusia, tak boleh baca Quran di mulut mereka lah. Itulah kata-kata syaitan sebenarnya. Jelas dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal qur'ana lizikr fahal min muddakir. Memang aku mudahkan Al-Quran kalau kamu nak belajar. Kamu sekadar tak ada telinga je. Sebab tu Maulana dibuat, orang pergi jumpa dia di Terengganu, di Pondok Darul Ulum. Orang pergi jumpa Maulana Adi. Dia kata, Maulana, dia kata boleh. Kata boleh, saya ni baca Quran pun tak boleh. Orang tanya dia, kamu ada telinga? Ada telinga. Mendengar telinga? Dengar. Dah cukup. Dengar, ada telinga, boleh dengar dia orang syarah, dah cukup untuk faham Quran. Sahabat Nabi, dia kata orang ummi, tak pandai menulis, tak pandai dah, tetapi sekadar mendengar kata-kata Nabi radhiyallahu anhum. Itulah Quran. Tetapi kita ini ditipu oleh masyarakat yang dipengaruhi oleh syaitan. Tak boleh, kita orang awam tak tahu bahasa Arab, tak faham baca Al-Quran. Lepas tu kita kena cikgu bertalaki, hanya sekadar menadah telinga, dengar semua kata Allah. Dalil kitabun fussilat. Memang kitab aku penuh berkat, mukjizat. Memang aku menjelaskan detail sekali. Dengar saja kamu faham. Ayatuhu, satu persatu ayat-ayat kami kamu akan faham mudah saja. Quran jadi Quran untuk dibaca. Quran ni bahan bacaan baca saja. Cuma dia Arabian, dalam bahasa Arab. Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tapi sebahagian besar penduduk dunia orang ajam. Maka Allah permudahkan Al-Quran dengan membuat terjemahan mengikut bahasa masing-masing. Orang Jepun dia tafsir ikut bahasa Jepun, orang Korea ikut bahasa Korea, dan bila umat tadi dengar ikut bahasa masing-masing, dia faham semua sekali. Kenapa? Pasal Allah memudahkan. Walaupun asalnya dalam bahasa Arab, tapi Allah memudahkan untuk bangsa-bangsa yang lain. Cuma satu je, untuk liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang nak belajar memahami Al-Quran. Itu syarat dia. Tapi kalau orang tak memahami, dia akan buat berbagai-bagai fitnah, mengatakan tak boleh itu, tak boleh ini. Itu teruknya manusia, jahilnya manusia. Dan bila kita jumpa Allah nanti, barulah dia tahu bahasanya jahilnya mereka masa terdahulu dibisikkan oleh syaitan-syaitan. Apa di dalam Al-Quran yang perlu kita faham, yang perlu kita ulang-ulang ini? Basyiran wa nazira, khabar gembira kalau mutaat dengan aku, kamu ikut aku bagi syurga dengan kamu. Kalau engkau lawan aku, tak ikut aku, tak belajar kitab aku, wa nazira, aku bagi peringatan-peringatan untuk menghukum kamu ke dalam neraka jahanam. Walaupun Quran begini senang, walaupun Quran hanya mendengar saja dalam bahasa masing-masing,
Tetapi fa'arada aktsaruhum, berpaling sebahagian besar fahum mereka. Tengok tak nak belajar sebahagian besar daripada manusia untuk memahami Al-Quran. Apa kandungan Al-Quran, sebahagian besar tak nak belajar. Walaupun bercerita macam ini pun mereka tak nak. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka berpaling sebahagian besar daripada mereka, maka mereka tidak nak mendengar orang-orang mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar sekali. Dan dia tak mau dengar. Dia kutuk pula orang yang mengaji Quran. Itulah masalah bisikan syaitan tadi. Kenapa berlaku macam ini? Kenapa punca orang yang rasa malas mengaji, dan level pula orang mengaji itu dengan berbagai-bagai level. Pengajian tak cukup lah itu, berbagai-bagai. Sedangkan dia tak mengaji. Dia kata orang mengaji itu tak pandai, tak faham. Sedangkan orang mengaji bertalaki. Mengaji ini disunatkan guru A pada guru B, B pada C, terus Nabi Muhammad SAW. Itulah sunnah dia. Mengaji secara bertalaki, bukannya mengaji dengan buku-buku, beli buku, baca tafsir, cerita ke orang. Itu tak benar. Itu kesalahan. Guru memang tak boleh, pasal kita tak tahu dia punya ilmu yang berkaitan, yang tersembunyi, takdir-takdir yang tersembunyi dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperolehi daripada cara bertalaki. Kenapa puncanya ni? Tengok Allah metik. Punca sombongan orang ini ialah mereka sombong saja. Kenapa? Waqalu, mereka berkata. Siapa berkata? Orang-orang yang marah orang mengaji Quran. Orang-orang yang tak suka mengaji Al-Quran, mengaji, memahami ayat-ayat Allah. Maksudnya, waqalu, mereka berkata, qulubuna fi akinnatin. Mereka berkata sebenarnya hati kami ni fi akinnatin. Hati kami ni tertutup sebenarnya. Mimma tad'una, dari apa yang kamu nak ajar kami Quran ini ilahi kepadanya. Nampak tak? Dia orang sombong ini bukan keras, bukan marah, dengan cara lembut, dengan cara sinis, ataupun dalam hati dia. Allah tahu hati tu. Dia kata kami dah ada ilmu, kami dah belajar dah belajar 10 tahun dah. Tapi tak mengaji Quran, mengaji benda lain. Dia ingat Quran sama dengan free, dengan perkara lain. Quran lain, dia berbeza-beza. Ilmu Quran. Kan orang semua sekali. Tapi mereka mengaji Quran, mereka mengatakan orang yang mengaji Quran ini tak betul lah. Maka kesombongan dalam hati dia. Allah menukilkan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una. Hati kami ini dah cukup ilmu-ilmu lain dah, kami belajar banyak dah, tak payahlah kamu mengajar kami. Hati kami dah penuh dah. Ilmu kami dah penuh dah dengan Al-Quran yang kamu nak ajar dah. Tengok lembutnya kesombongan mereka. Dia dalam hati dia ungkap perkara ni. Tapi luar baiklah. Luar dia belanja kita roti canai, belanja kita nasi dagang, berbagai-bagai. Tapi dalam hati dia tak nak ilmu kita ajar ini. Pasal dia kata dah cukup ilmu, dia kaya dengan ilmu dia dah. Dengar belum lagi, dia rasa dia pandai. Tapi dia tak belajar. Ini masalah sombong dan jahil. Lepas tu apa lagi ujar mereka? Wa fi adhanina waqrun, dalam telinga-telinga kami ni ada sumbatan untuk mendengar apa yang kamu nak ajar, perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran itu. Maka dah penuh dah telinga kami, tak dengar dah. Wa min bainina, telinga kami dah tersumbat penuh dah dengan tu. Sumbatan waqrun. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara aku dengan kamu ni ada hijab penutup. Aku dengan ilmu aku, kamu dengan ilmu aku. Ini masalah kesombongan golongan-golongan yang semacam ini. Tapi ini bab Quran je, ini bab agama je. Tapi kalau bab berniaga, bab nak tengok bola sepak contohnya, bola sepak pukul 9 malam, pukul 5 petang dah standby lah. Badminton. Tengok bab agama dia semalah. Tapi bab dunia, kalau bab berniaga contohnya, berjanji pukul 3 pagi boleh tunggu lagi, tak tidur malam tu, pasal nak pergi kontrak berjuta-juta ni dia sanggup. Tapi kalau bab Al-Quran, hati kami dah penuh dah, telinga kami dah tak cukup tak dengar kata kamu dah. Kita berdua ni, aku dah ada ilmu cukup dah, kamu baru nak belajar. Itu di antara ungkapan orang sombong bab Al-Quran. Bab dunia dia nombor 1.
Dengan WhatsApp pun jadi, dia pergi semua sekali. Dia tuntutan. Ya, ini ayat ni, itu orang yang sombong. Orang yang Allah tutup mata hati dia kepada perkara-perkara agama. Bab dunia, dia berebut. Pasal apa? Kenapa ni? Kan tadi wazayyanu, syaitan membisik, memandang indah perkara-perkara dunia dengan dia. Dia seronok sangat dengan perkara-perkara dunia. Pasal bisikan syaitan tadi lah. Bisikan syaitan dalam dakwah tadi. Fazayyanu lahum ma baina aydihim tadi lah. Syaitan memandang indah apa-apa keburukan yang dia buat. Dia rasa cantik dunia tadi. Tapi syaitan memandang indah perkara-perkara buruk tadi. Pasal dia jauh sangat dengan ilmu wahyu Allah. Lepas tu kalau macam tu, maka tak payahlah kamu cerita aku pasal Al-Quran, pasal perkara-perkara tauhid dalam Al-Quran. Tak cerita lah, aku dah tahu semua dah. Fa'amal, maka kamu beramal dengan cara kamu lah. Kamu mengajilah cara kamu pun. Kamu mengajarlah orang lain yang ikut kamu tu. Innana amilun, aku ada cara-cara kami sendiri untuk belajar cara kami. Kamu mengajilah dengan kamu tu. Kami belajar kami sendiri. Itu maksudnya, maka sombongnya golongan-golongan yang nampak Quran tapi tidak nak berusaha nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila jadi macam ini, kadang-kadang Nabi sedih lah. Pasal apa? Pasal orang tak nak berusaha dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kutuk lagi, dia guru-guru pemuka Arab ini, apalah sangat kamu nak jadi nabi, nak ajar ayat-ayat Allah. Kamu dah lah miskin, dah lah tak ada harta. Sepatutnya orang nak mengajar kami ni orang yang hebat-hebat, orang-orang bangsawan. Kamu dah bapak pun tak ada, mak pun kamu tinggalkan kamu, datuk kamu pun tinggal kamu seorang-seorang. Mana pun nak mengajar kami. Maknanya dia mengutuk Nabi, golongan-golongan Arab lah. Golongan-golongan Arab dia mengutuk Nabi. Maka Ibrah untuk sekarang ni pun dia kutuk lah. Yang dia rasa dia lebih tinggi ilmu daripada orang lain. Itu perasaan dia sajalah. Pasal ilmu ini hanya Allah yang bagi. Persiapa yang dia nak bagi saja. Tengok Allah kata, jangan kamu sedih sangatlah wahai Muhammad. Jangan kamu sedih sangatlah. Ayat apa tu? Ayat tasliyah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Bagi tahu kepada mereka lah. Macam mana? Sungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Sungguhnya ayat sedih. Innama ana basyarum mithlukum. Aku serupa kamu je, walaupun aku miskin susah sekalipun manusia. Kamu manusia, aku manusia. Cuma aku takdirkan macam ini. Tapi yang beza antara kitanya, tengok beza antara kita yang kamu kata aku tak betul ini ialah yuha ilayya. Aku bezanya, Allah bagi wahyu ke aku. Untuk sekarang ni Allah bagi Al-Quran kepada aku. Maka kena terima hakikatnya tu. Aku belajar lah. Maka Nabi kata, yang bezanya yuha ilayya. Maka Allah bagi wahyu pada aku, iaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran bagi Quran dah. Dan di antara Quran, perkara pokok dalam 30 juzuk Al-Quran ialah apa dia? Annama ilahukum ilahum wahid. Bahawa sungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang esa. Sebab itu kamu perlu beribadat dengan dia, beramal macam dia, beramal bagaimana yang diajarkan oleh nabi-nabi. Ini pengesaan. Maka itu yang penting sekali, yang bezanya. Annama ilahukum ilahum wahid. Jadi bila ada perkara ini, faham betul-betul konsep tauhid. Allah esa, tidak ada ilah yang lain melainkan Allah, la ilaha illallah. Ataupun tema surah Ghafir dulu, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka fastaqimu, istiqamahlah, perteguhlah dengan memegang perkara-perkara ini dalam ibadat ke, dalam berdoa ke, mana meyakinilah hanya Allah saja untuk diibadahi dan hanya Allah sajalah untuk minta bantuan dan pertolongan. Tegas macam tu, tegas macam jangan percaya dengan orang lain pasal kamu ada Allah wahai mama. Kita pun ada Allah. Wahyu ni milik Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaihi. Istiqamahlah dengan mengesahkan Allah dalam ibadat dan minta bantuan dan pertolongan tadi. Di samping itu, wastaghfiru, dan mohonlah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun. Kita tengok Nabi, dia tak ada dosa, tapi ada benda Nabi yang buat terbaik
baik di antara ada yang terbaik, ada aulia paling aulia, ada ke situ saja. Yang kedua Allah naikkan derajat Nabi dengan beristighfar. Maka untuk orang-orang yang sombong tadi, orang-orang yang rasa dia dah pandai dengan ilmu-ilmu dia tadi, tengok Allah kata apa? Wa wailun, celakalah. Tengok celakalah orang yang tak nak perkara-perkara yang dia tadi. Dia rasa dia ada cukup ilmu dah, dia tak nak mengulang-ulang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benci dengan orang mengajar Al-Quran. Maka Allah kata wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, iaitu dengan cara minta juga bersama-sama dengan Allah, minta juga untuk diselesaikan masalah dan disempurnakan hajat mereka, buat juga perkara-perkara khurafat yang semacam ini. Maka celakalah. Jadi mana ini kalimah tauhid. Kalimah tauhid mengesahkan Allah dalam berdoa. Maka daripada mana dapat perkara tauhid, perkara-perkara mengesahkan Allah? Ini untuk perbincangan kita. Maka perkara-perkara ketauhidan, mana mengesahkan Allah dalam berdoa, lawan syirik dalam berdoa, tauhid dalam berdoa, maka dia hanya ada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala saja. Untuk mengesahkan Allah dalam berdoa, tidak boleh diperolehi daripada yang terbaik daripada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah saja yang memperkenalkan diri dia kepada hamba-hambanya untuk mengesahkan dia dengan sifat-sifat dia. Allah memperkenalkan diri dia yang esa kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya. Daripada mana? Daripada dalam Al-Quran itu. Jadi kalau orang tak faham Quran, kalau orang tak berulang Al-Quran, bagaimana dia nak dapat mentauhidkan Allah dalam kehidupan dirinya? Jadi orang yang jauh dalam Al-Quran ini, maka punca dia, punca pertama dia di hari akhirat nanti dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang nak berjaya akhirat, dia kena tahu hari akhirat. Daripada mana nak tahu akhirat? Juga daripada kitab Al-Quran. Hanya Al-Quran boleh ceritakan perkara-perkara gaib. Tidak ada kawan-kawan kita boleh cerita bab syurga neraka kecuali dia tengok di dalam Al-Quran ataupun hadis. Itu je yang boleh bagi tahu. Yang hadis pun Allah bagi tahu Nabi. Perkara gaib hanya Allah. Perkara hari akhirat hanya Allah saja yang mengetahui. Maka untuk berjaya hari akhirat, pasti kita berjaya hari akhirat, maka Allah utuskan kita di dunia untuk kenal hari akhirat. Allah kata untuk pergi ke hari akhirat, kamu ada dua cara: hubungan dengan aku, hubungan dengan sesama manusia yang lain. Hubungan sama manusia lain, kamu tidak ada cara lain melainkan kamu kena keluar zakat. Wahai hamba, nak ceritanya nak kait dengan zakat. Nak baik keluar infak, nak keluar zakat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengekalkan tauhid. Maka kena menyebarkan ayat-ayat Allah, kerana dalam ayat-ayat Allah tersebut ada cerita berakhirat, dan dalam akhirat tadi nak berjaya hari akhirat tidak ada cara lain, kena jaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Maka di sini sabit dengan infak dan juga zakat dan juga percaya dengan hari akhirat. Allazina la yatuna zakah, iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat. Orang-orang yang syirik kepada Allah tadi, ingat Allah kata wailul lil musyrikin, celakalah orang syirik. Hubungan kaitkan dengannya ialah syirik dapat diketahui pada Al-Quran dapat untuk hari akhirat. Maka zakat berkaitan juga dengan percaya dengan hari akhirat. Maka itu kaitan dia, orang tak mengeluar zakat dengan orang yang syirik tadi. Semua sekali jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan mereka tak yakin dengan hari akhirat, sayang untuk keluar zakat. Kerana apa? Kerana nak berjaya hari akhirat, dia kena meyakini, dia kena hantar harta-harta di akhirat tu. Itu punca dia. Kita duduk belanja dunia, belanja sana, belanja atas dunia aja. Pasal apa? Syaitan membisik kita dunia. Untuk hari akhirat, kita rasa bakhil nak infak. Itu bab infak. Kita rasa kedekut nak bayar zakat, kita tak bayar zakat. Dua-dua tadi harta kita tak ada untuk hari akhirat. Pasal apa? Pasal kita tak tahu hari akhirat. Kenapa tak tahu hari akhirat? Kerana kita yakin ada, kerana kita tak masuk seronok sangat nak pergi ke hari akhirat.
golongan yakin dengan hari akhirat. Siapa dia? Nabi yakin dengan hari akhirat. Siapa lagi? Sahabat yang yakin dengan hari akhirat. Sebab itu mereka tak henti-henti, harta untuk simpanan di hari akhirat. Ini yang boleh membantu dia bila dia mati nanti. Pasal apa? Pasal dia yakin dengan hari akhirat ini. Allazina itu, maka orang-orang yang kaitan musyrik tadi, puncanya ialah mereka tidak mengeluarkan zakat tadi. Tak menyucikan jiwa, tak menyucikan harta dia. Bakhil. Bakhil lah. Maka punca dia wahum bil akhiratihum kafirun. Dan mereka pula kufur dengan adanya hari akhirat. Maka atas dasar itulah maka mereka jauh sangat dengan yang Allah laknat. Wa wailul lil musyriki tadi. Maka itu untuk orang yang jahat lah, orang yang buat amalan-amalan yang berpunca daripada jauh sangat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi golongan-golongan yang benar, golongan-golongan yang selalu dengar ayat-ayat Allah, golongan-golongan yang meyakini hanya ayat-ayat Allah saja menyuluh kehidupan dia, memberi keberkatan dengan dia. Golongan-golongan ini ialah innalladzina amanu, orang-orang yang beriman dengan sempurna. Kenapa dia boleh beriman dengan sempurna? Kerana di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan diri dia, memperkenalkan rukun-rukun iman. Bila didengar rukun iman, ulang-ulang rukun iman, dan jelas walaupun rukun iman ini hanya 6 rukun, tetapi 80% daripada 6,200 lebih ayat ini cerita bab tauhid, bab keimanan. Itu pentingnya kalau kita selalu mendengar dan faham Al-Quran, maka secara tak langsung iman kita adalah iman yang sempurna. Kenal Allah, kenal Nabi, kenal malaikat, kenal hari akhirat, kenal qada dan qadar, kenal semua rukun iman. Maka inilah orang yang beriman dengan sempurna. Pertama. Yang kedua, wa amilus solihat, amalan soleh. Bagaimana? Dia betul-betul mengikut amalan-amalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Pasal Allah kata, kalau kamu sayang Allah, ikutlah Nabi kamu. Maka wa amilus solihat, maka beramal soleh. Kalau sayang Nabi, cinta Nabi, ikutlah sunnah, cara-cara amalan yang dibuatkan oleh Nabi. Maka orang yang ada dua perkara ini, iman yang sempurna, amal yang soleh, maka bila mereka mati, lahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka balasan pahala yang tidak putus-putus. Tak putus-putus, mati pun berjalan lagi masa dalam kubur sana, di atas apa? Di atas manfaat-manfaat yang dia dapat daripada dunia, daripada ilmu-ilmu bermanfaat atas dunia ini, daripada doa anak-anak yang soleh tadi, berjalan tak putus-putus perkara-perkara sebut. Pasal apa? Pasal dia punya dasar dah ada beriman sempurna, beramal soleh tadi. Maka bila terjelas macam itu, dapat perumpamaan orang baik macam mana, orang jahat macam mana. Orang baik dibagi syurga, orang jahat dibagi neraka. Siapa yang bagi syurga, siapa yang bagi neraka? Allah kata, aku yang urus tak habis semua wahai hamba. Aku yang urus tak habis semua wahai hamba. Maka siapa aku? Maka Allah pun memperkenalkan diri dia lah. Mana Allah memperkenalkan siapa diri dia, apa sifat dia, apa kudrat dia. Dipanggil apa? Dipanggil dalil akli. Untuk apa dalil akli? Untuk akal kita berfikir, hebatnya Allah, kudratnya Allah. Dia sahaja yang mampu buat segala-galanya. Dia sahaja mampu urus tak habis segala-galanya. Dia sahaja yang mampu menyelesaikan segala masalah. Dia saja mampu menyempurnakan bentuk hajat. Maka Allah kenalkan diri dia. Dalil akli. Saya akan qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai mama, sesungguhnya kamu tak patut menyeru kepada selain pada Allah. Tak patut kau minta selain pada Allah. Pasal apa? Pasal hanya Allah saja yang boleh mencipta bumi dalam 2 masa. Allah buat bumi. Allah ceritalah, wahai hamba, hanya aku yang buat bumi, orang lain tak mampu buat bumi. Kenapa kamu tak taat dengan aku? Kenapa kamu masih lagi menyeru dengan orang lain? Sedangkan hanya aku buat bumi. Dan
Dan kamu adakan sekutu, dan kamu pergi minta dengan sekutu-sekutu tadi, andada tadi. Andada ini adalah perkara-perkara yang mereka kiblat tawajuh tadi. Zalika rabbul alamin, itulah Tuhan sekalian alam. Lagi, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'atin ayyam. Allah kata, dialah yang menjadikan gunung ganang yang tinggi, dialah yang melimpahkan berkat padanya, dan atas bumi juga Allah meletakkan takdir rezeki kita ni. Tak payah takutlah dengan rezeki kita. Ada semua, cukup semua dah. Ada semua dah, dengan kesihatannya, dengan makanannya, dengan segala-gala dunia ni. Allah kata dia ada tetap dah atas dunia lagi. Selama mana? Sekadar yang menyamai hajat ini minta tadi. Aku fiha arba'atan ayam. Dalam masa 2 hari lagi, 4 hari jadinya. Allah buat bumi 2 hari. Ingat Allah buat bumi 2 hari, kedua masa hanya Allah yang maha mengetahui lah bagaimana tersebut. Yang kedua, Allah menetapkan takdir, menetapkan makanan, menetapkan rezeki-rezeki semua ini untuk keperluan seluruh hambanya daripada zaman Nabi Adam hingga kiamat ini. Cukup, jangan risaulah, cukup. Maka untuk memenuhi haji cukup 2 masa lagi, 4 masa dah. Kalau nak senang faham, bumi 2 hari, buat rezeki takdir 2 hari, 4 hari dah buat bumi. Thumma stawa ila samai, kemudian Allah qasatkan langit ketika langit tak ada lagi. Wahya dukhanun, langit hanya asap saja ketika itu. Maka walil ardi tiya, maka dia pun qasat, maka dia buat langit. Buat langit, bila buat langit berupa asal, maka bila buat langit, buat bumi, dipanggil apa? Allah beritahu, I'tiya tau'an au karahan, wahai faqala laha, maka berkata kepada bumi, faqala laha walil ardi, maka Allah firman bumi, I'tiya tau'an au karahan, wahai bumi, kemari kamu. Tengok ni, sebesar-besar makhluk bumi Allah panggil, Allah perintahkan. Nak cerita kita lah, kamu wahai manusia kerdil sangat pun sombong. Tengok bumi ini aku boleh perintahkan. Kenapa kamu sombong sangat wahai kamu manusia? Itu dia punya. I'tiya tau'an au karahan, wahai bumi, datang turutlah kepada kamu berupaku sama sukarela ataupun paksa. Wahai bumi, ikut aku sukarela. Kamu nak ikut aku secara sukarela ke secara paksa? Qalata, maka mereka berkata, ataina ta'in, kami ikut secara sukarela, kami nak taat dengan kamu, kami sikit pun kami tak nak mendurhakai dengan kamu wahai Allah. Tengok, maka bumi dan langit pun takut nak durhaka. Tiba-tiba manusia takut, umur dah jauh sangat lagi dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kawan-kawan kita yang lain tidak ada usaha lah nak perhabiskan 30 juzuk tafsir Quran, sedangkan benda tu terlalu penting dan akan ditanya hari akhirat nanti. Tapi kita tak rasa bersalah kalau kita tak dengar semua kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bumi langit pun takut. Tiba-tiba manusia engkar, sombongnya manusia ini. Lepas tu faqadahunna, maka Allah pun jadilah sab'a samawatin, 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam masa 2 masa juga. Maka jadi campur semua sekali berapa hari langit bumi? 6 hari, 6 masa. Langit Allah buat bumi mula-mula, makhluk pertama cipta selain berkolam lah, yang ayat ni bumi 2 masa. Lepas tu Allah menyediakan rezeki dengan takdir, dengan segala keperluan manusia, hajat manusia ini 2 masa. Lepas tu Allah buat langit 2 masa, 6 masa semua sekali. Kalau katanya berapa masa, berapa hari Allah buat bumi langit? 6 masa, 6 hari. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Kita hanya baca apa yang Allah bagi tahu saja. Ada juga tafsir mengatakan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Kalau 2 hari 2000 tahun. Atas faktor itulah juga bila kaitkan dunia dengan akhirat, satu hari sini dengan 1000 tahun. Itulah bila malaikat, bila orang ahli neraka tanya malaikat, suruh berdoa dengan Allah 1000 tahun, lepas tu barulah malaikat jawab. Umpama dunia dengan akhirat 1000 tahun lamanya. Itu pandangan lah. Maka apa lagi?
mana ayat berapa tadi? Ayat 12. Maka langit 7 lapis, wa zayyana samaa, maka Allah menghiasi langit ad-dunya. Wa zayyana samaa ad-dunya, maka Allah menghiasi langit-langit dunia bimasabih, dengan bintang-bintang semua sekali lah. Wahai semua jaga semua sekali. Tak apalah, ini ulangan dan penjaga bimasabiha wa hifz, dengan jaga bintang untuk cantik zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan yang Allah. Siapa dia Allah? Allah Maha Perkasa Al-Aziz. Tak kenang jasa dia, tak balas jasa dia buat langit, buat bumi untuk kita, dia akan hukum dengan keras. Sebab tu Allah kata, akulah Al-Aziz. Zalika takdiru, demikianlah takdir. Siapa dia? Kenapa dia kata takdirullah? Takdir Allah, tapi Allah suka takut. Allah kata, aku tak nak guna nama Allah ni, aku guna sifat aku itu Al-Aziz. Kalau kamu tak bersyukur dengan aku, kamu tak balas jasa aku dengan beri ketaatan kepada aku, maka aku akan hukum kamu dengan tidak ada orang boleh menyelamatkan kamu kalau aku hukum kamu. Pasal aku Al-Aziz, aku Maha Perkasa, tidak ada orang boleh lawan aku. Apa tu dia guna perkataan perkasa, sifat dia. Kalau orang faham dengan Al-Aziz, takut, Allah hukum aku ni, takut. Itu sepatutnya bertadabbur dengan kena faham Al-Aziz. Yang kedua, sifat Al-Alim, sifat maha mengetahui. Maha mengetahui apa amalan-amalan kamu, ikut taat dengan aku ke ataupun taat dengan orang lain. Lepas tu maka Allah buat takhwif duniawi. Takhwif duniawi. Allah ancam, dah tahu dah, akulah Al-Aziz, aku juga Al-Alim, aku Maha Perkasa, kamu tak taat, aku akan hukum, dan aku juga mengetahui apa kamu amalan kamu betul ke tak betul. Kalau kamu tak buat juga, kalau kamu engkar juga, Allah ancam. Tengok keadaan yang berlaku sebelum kamu, wahai orang Arab. Fa in a'radu, maka jika mereka berpaling, yakni tak taat kepada Allah, menyeru juga kepada selain Allah, maka fakul, bagi tahu mereka, wahai mama, orang-orang Arab ini ataupun orang-orang sekarang ini, baca Al-Quran semua. Anzartukum, aku telah peringatkan kamu. Ini anzartukum, aku ulang-ulang pada kamu. Sebab tu Quran untuk dia ulang-ulang. Pasal kalau dengar sekali tidak masuk. Sebab tu Quran ini walaupun dengar dah tahu sekalipun, kita kena ulang-ulang. Pasal apa? Ini peringatan-peringatan untuk kita. Sa'in qatam misla sa'in qatan 'adin wa thamud. Aku telah peringat ke dah kisah-kisah berlaku sebelum ini dalam dunia orang langgar perintah Rasul aku, maka aku hantarkan petir, maka petir tangkap mereka, kaum Ad dan kaum Samud, hingga habis bakanya. Maka telah berlaku di dunia di mana Allah hancur, musnahkan semua sekali orang tak taat. Hancur lebur semua sekali. Kita ini Allah tak hancur kita lagi. Kena banyak berdoa, kita kena banyak bersyukur, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar kita masih hidup lagi ni. Kalau dah jadi kaum dahulu dah hancur lebur dah, kaum ni Allah hantar petir semua sekali. Apa puncanya? Kenapa punca Allah hancurkan kaum Samud? Ija'atuhumur rusul. Ketika datang pada mereka rasul-rasul, Nabi Musa datang, Nabi Soleh datang, Nabi Hud datang, Nabi Nuh datang, semua rasul-rasul sama. Min baini aidihim, dari antara depan mereka, belakang mereka, semua sekali datang rasul. Bagi tahu mereka dulu ke sekarang datang rasul, akhirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata rasul tadi? Rasul baca ayat-ayat Allah. Apa kata ayat-ayat Allah? Dia kata, Allah ta'budu, jangan, wahai manusia, Allah ta'budu, janganlah kamu beribadat illallah, kecuali untuk Allah. Tu je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simple. Jangan kamu beribadat kepada Allah, pada selain Allah. Jangan kamu minta bantuan pertolongan kepada selain pada Allah. Tauhid fil ibadah, at-tauhid fi doa. Dua perkara ini. Mentambudu, so ini dia merangkumi
ibadat dan juga doa. Doa wal ibadah, doa itu merupakan sebenarnya ibadah. Maka di sini alla ta'budu illallah, kamu jangan sekali-kali beribadat, yakni merendahkan diri kamu, meninggikan setinggi-tingginya selain Allah. Janganlah kamu minta bantuan selain pada Allah, janganlah kamu bergantung harap kepada selain Allah atas perkara-perkara luar asbab. Kena pegang macam itu. Ini saja semua sekali Nabi-Nabi Allah untuk mengesahkan dia dalam ibadat, dalam minta bantuan dan pertolongan. Qalu, mereka berkata malah lagi ni orang jahil. Orang jahil ni, kami korang percayalah dengan kamu ni wahai Muhammad. Sepatutnya nak jadi nabi ini mestilah orang yang hebat, orang yang lawa, orang yang ilmu, orang yang kaya, orang yang popular, tokoh-tokoh pemimpin. Itu boleh mengajar kami. Kamu ni kami ragu-ragulah. Mereka kata qalu law syaa rabbuna, mereka berkata sekiranya mengkehendaki Tuhan kami. Dia kata tak, dia percaya dengan Allah juga. Sekiranya mengkehendaki Tuhan kami, dia tak akan turun macam kamu sebagai Rasul, wahai Muhammad. Macam mana? La anzala malaikah, mesti dia turunkan malaikat sebagai Rasul kami. Pasal apa dia kata tu malaikat? Pasal malaikat ini kata ada power luar biasa. Dia nak perkara-perkara luar biasa baru layak dapat jadi Nabi. Sama sekali. Kalau tengok nak jadi alim ulama tu, mesti ada keramat baru boleh berlaku. Mulut masin, orang mencuri barang dia sakit tangan ke, orang mengata dia pensan ke. Dia suka dengan keadaan-keadaan keramat, dengan keadaan-keadaan luar biasa ini. Daripada dulu masyarakat suka. Pasal malaikat ini bagi dia luar biasa, maka mereka mengatakan takkan nak jadi Nabi manusia macam kamu wahai Muhammad. Mesti Allah ini tahu, mesti dia hantar malaikat untuk menjadi Rasul kami. Fa inna bima, maka sungguhnya kami setakat kamu mengajar kami ini, fa inna bima ursiltum, maka dengan apa yang kamu diutuskan ini, maka bihi, dengannya, kafirun, kami ingkar perkara-perkara yang kamu utuskan tersebut. Itulah. Maka fa amma adun fastak, maka Allah ulanglah kaum sama tadi mereka fa ma adun fastakbaru fil ard bi ghairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yaj'adun. Adapun kaum Ad, adapun kaum Samud, dia sombong, tapi kamu apa sangat orang Arab, mereka sombong pun aku hancurkan mereka semua sekali. Maka Allah pun hukum fa arsalna alaihim rihan sarasara, maka Allah pun hantar angin yang kencang, yang panas, fi ayyamin, dalam beberapa hari saja kepada nak hisab. Fa arsalna alaihim rihan sarasara fi ayyamin nahisatin linuziqahum azab. Maka azab apa? Mereka turunkan azab ni fil hayati dunia, ayat atas dunia ini. Wal azabul akhirah, akhirat lebih teruk lagi, hina. Maka wahum la yunsaru, mereka tak akan ditolong lagi. Maka Allah pun nak hancurkan orang yang sombong, orang yang degil, orang yang tolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah hantar angin panas, angin sejuk, maka sekali datang saja, maka seluruh kaum-kaum yang degil, kaum Ad, kaum Samud, kaum lain semua Allah hancurkan hingga habis baka, dan mereka semua tidak ada orang yang boleh tolong mereka. Ini pun kita banyak saya laju pasal kita dah kali dengar, inilah dipanggil ayat takhwif duniawi dengan takhwif ukhrawi. Allah ulang-ulang dengan dalil akli tadi. InsyaAllah esok kita sambung dengan tema hari akhirat pula. Bab hari akhirat pula, dia kait-kait dengan tu, kait-kait dengan hari akhirat insyaAllah. Tadi tema tauhid, tema mengesahkan Allah. Bila bab mengesahkan Allah dah faham, kita pula bab akhirat supaya kita diingat tentang hari akhirat. Maka kita berebut nak apa? Berebut nak hantar harta akhirat kita ni. Berebut nak hidup akhirat supaya apa? Segala kehebatan akhirat ini kita dapat merasai nanti dengan cara infak, zakat, amalan, kebaikan-kebaikan saja, untuk pastikan akhirat kita tidak sia-sia. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabi. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi